Jumpa lagi pada hari Sabtu ni insya-Allah. Kita sambung pada ayat 27 surah An-Nisa. Betul ya? Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu maila. Okey. Jadi kita ada dua jumlah di sini. Kita ambil pada sampai kum wa yuridu dah jumlah lain. Jadi kita ambil jumlah pertama wallahu yuridu an yatuba alaikum. Kita ada beberapa perkataan, kita ada wa haraf maksudnya dan Allah yuridu fil mudhari dan bil marfu an bahawasanya haraf nasab. Dan yatuba fil mudhari dalam keadaan mansub, asalnya yatubu, jadi yatuba sebab ada harf an, kerana harf an nasab. Alaikum muta'alliqan atau maksudnya berkaitan yatuba, alaikum ala haraf atas, kum ialah kamu, alaikum atas kamu. Dan kum kerana dah dhamir dan mabni tak akan berubah ejaan dia. Dan itu sudah cukuplah sampai itu jumlah dia. Jadi kita ada yuridu Allah, kalau nak katakan dia fa'il pada yuridu, tapi kalau terjemahan dia sebab Allah datang sebelum yuridu, jadi Allah koma dan Allah koma dia hendak dia hendak apa? Nak yatuba alaikum. Yatuba alaikum. Jadi kalau yatub, dia bertabat. Dia yatuba alaikum, dia menerima tabat atas kamu. Sebab ada alaikum mengubahkan maknanya kepada aktif. Kalau tak ada pasif kan? Bertabat. Yani yatuba alaikum, dia menerima tabat atas kamu. Dan ini menjadikan yatuba alaikum atau yatuba ni menjadi objek kepada yuridu. Sebab dia fi'il dan untuk menjadi satu fi'il jadi objek dua fi'il sebelumnya harus didahului dengan an masdariyah yang menjadikan seperti isim. Okey. Alaikum dhamir mabni jar majrur. Okey. Ala huruf jar wa majrur jadi alaikum. Jadi terjemahan dia dan Allah dia kehendaki agar atau bahawasanya menerima tabat atas kamu, itu satu. Dan wa yuridul ladina yattabi'una syahawat. Okey. Dan yuridu sama fil mudhari, dia hendak. Tapi yang ni siapa pelaku dia? Yang ni pelaku dia ada Allah, ya, kembali pada Allah. Yang ni yuridu dia dengan isim mausul alladzina isim mausul orang-orang yang yattabi'una syahawat yang ittiba, dia punya perkataan akal taba'a, ittiba ikut, yattabi'una orang ketiga dengan waw nun kurang. Jadi mereka mengikuti asyahawat, syahwat, nafsu. Asyahwat ni jadi maf'ul lah kepada yattabi'una. Asyahwat jadi maf'ul dan dia dalam keadaan mansub, tapi kerana dia jamak muannas salim, dia tidak boleh terima baris atas walaupun dia mansub tetap dengan baris kasrah. Jadi ini menjadi maf'ul pada yattabu. Mereka yang mengikuti syahwat. Apa yang mereka hendak sama juga antamilu mailan azima. Tamilu maila kebinasaan. Antamilu kamu binasa mailan. Antamilu dia dalam mansub sebab Al-Quran juga dia kalau singular dia mansub dengan fathah. Sebab ini plural ada waw, asalnya waw nun. Tamiluna bila dia mansub nun diganti dengan alif.
antamilu bahawa kamu binasa mailan azima. Mailan azima, kebinasaan azima yang besar. Dalam keadaan mausul sifat. Mailan azima. Okey, itu terjemahan dan di atas. Dan Allah dia kendaki menerima taubat atas kamu, dan orang-orang yang mengikuti syahwat mereka hendak kebinasaan yang kamu membinasa kebinasaan menerima kebinasaan yang besar. Okey. Ada soalan? Saya pun tak ingat. Mila apa kebinasaan kan? Ingatan saya. Memalingkan satu palingan yang dahsyat, yang besar. Nah, memalingkan diri. Memalingkan, memesongkan, mendorong supaya kamu berpaling. Oh, I see. Jadi untuk menyesatkan berpaling kepada agama. Ya, menyesatkan, memaling. Alhamdulillah. Okey. Soalan daripada yang lain. Kita ada 2 atau 3 orang peserta baru yang semalam baru bingkil pertama. Mungkin mereka dapat merasakan bagaimana kita buat latihan selepas ini. Ada soalan yang lain? Tanya. Silakan, Prof. Nak tanya. Sila. Yang intamilu mailan azima. Yang mailan azima tu maksud sifat, tapi boleh tak juga dia mailan tu dia akan menjadi azima tu adalah mahlum mutlak. Nak ceritakan keadaan paling. Ya, mafhum mutlak sebab dia sama dia punya akak. Mailan, kan? Mailan tu maf'ul mutlak. Aziman tu sifat dia, sifat pada mailan. Azimah sifat dia lah. Mailan ni maf'ul mutlak pada tamilu. Jadi maf'ul mutlak dia macam hal juga. Kan? Dia cuma dia sebab dia ulangan kepada perkataan akar dia. Penegasan, menegaskan. Penegasan tu lebih kuatlah. Kan? Kalau untuk yang baru kita tengok, selalu kita cek pada huruf akar. Yang ini huruf akar dia mim ya lam. Ini pun sama mim ya lam, cuma bentuk baris dia lain lah. Ini tamilu ni mailan, tapi huruf akarnya sama. Bila huruf akar sama, ini memberi penerangan yang lebih jelas, lebih tegas kepada perbuatan ini tamilu ni. Okey, itu mas. Tanya. Ya, silakan. Ya. Wa yuridu allazina yattabi'u syuhada. Boleh tak yang yattabi'u syahwat itu adalah sila mausul. Ya, sila mausul betul. Sila mausul lah. Dan maaf saya tak tadi. Tapi apabila digabungkan allazina yattabi'u syahwat, dia akan menjadi sebagai satu fa'il kepada yuridu. Boleh kan? Saya berpandangan gitu. Allazina. Tapi ada orang dia mengatakan sehingga allazina itu mesti mausul dia tak dua sila. Tapi kalau mausul dengan sila tu menjadi fa'il kepada yuridu. Maksudnya mausul dengan sila, orang-orang yang mereka mengikuti syahwat, mereka kendaki. Kan? Jadi cuma kalau tengok yuridu ini singular. Allazina boleh sebab kita tahu bahawa kalau fa'ilnya keluar muncul selepas fi'il ini boleh dalam bentuk singular. Dia mesti singular. Mesti singular. Kalau yuridu salah, dia mesti singular. Mesti singular kan? Mesti singular. Dia tak boleh, dia mesti singular. Dia tak boleh yuridu Tak boleh. Yuridu allazi yattabi'una syahwat. Tapi fa'il boleh. Fa'il boleh jamak. Fa'il boleh singular atau jamak, dia tak kisah. Kecuali kalau fa'il tak muncul atau ayat kedua selepas ni kan nak rujuk pada fa'il pertama, dia akan ikut. Dia akan ikut. Dia akan ikut dari segi kalau dia sebelum tu cerita pasal plural, dia akan plural. So conclusionnya daripada allazi hingga ke awat
adalah dipanggil fa'il. Fa'il. Okay. Ya betul. Yang yatibuna syahawat adalah istilah mausul dipanggil. Betul. Okay. Alhamdulillah. Apa dia tu? Dia, Puan Jaina? Ulang lagi. Puan Rafi ada? Ada, tapi saya I'm lost. Muka surat berapa ni? Ayat surah apa? Surah An-Nisa ayat 27. Oh, An-Nisa, ya Allah. Surah 83. Tak apa, dulu saya dah tengah mencari. Okay. Ayat 27. Ini Haji Zana selagi Haji Zana. Haji Zana orang pertama masuk tadi. Surah berapa tu? Apa? Surah berapa? Muka surat 84. 83. 83. Surah An-Nisa ayat 28 sekarang. 20. Silakan. Prof. Haji Zana. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridu adalah fa'il mudhari'. Allah fa'il an yukhaffifa untuk yukhaffafa tu makna dah sekarang dia dijadikan jazam ya. Dia jadikan apa? Nasab ya. Nasab. Okay. Ankum ya, an tu huruf jar, kum tu ialah isim majrur tapi dia berbentuk mabni lah. Okey. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqu wa tadi huruf ataf. Khuliqa adalah fi'il madi majhul. An-nisanu adalah fa'il. Dha'ifan ialah cerita tentang dalam keadaan lemah, iaitu hal lah. Ya. Jadi ini maksudnya Allah berkehendakkan untuk meringankan daripada kamu, dan manusia dijadikan dalam keadaan lemah. Okey. Jadi dia ada dua jumlah. Jumlah pertama bukan dengan fi'il mudhari', maklum, fi'il mudhari' biasalah. Jadi dia jumlah fi'il, dua jumlah fi'il ya. Dan Allah menjadi fa'il. Ya, Allah kena beza beza di atas ni wallahu yuridu, sini yuridullah. Dia sama kau terjemahan dia kita boleh, dan Allah koma dia kendaki. Kalau sini Allah kendaki. Dan sama juga bentuk format dia sama an. Ni sebab dia ni fi'il menjadi objek pada fi'il. Yukhaffifa, dia nak meringankan. Khafaf ringan, yukhaffifa meringankan, dan dia mansub kerana haraf an, kerana yukhaffifa ni menjadi objek pada yuridu. Maksudnya apa yang Allah hendak meringankan. Yang ni apa yang Allah hendak menerima taubat atas kamu. Kan? Okey, jadi Allah hendak meringan dari kamu, tentang kamu. Lepas tu jumlah kedua, wa khuliqal insanu dha'ifa, ini fi'il madhi majhul. Khuliqa dia ui ya. Kalau khalaqa itu fi'il madhi maklum biasa, dia telah mencipta. Khuliqa telah dicipta. Dia pasif. Al insanu menjadi naik fa'il. Telah dicipta manusia. Teman, telah dicipta manusia. Kalau khalaqal insanu, manusia telah mencipta. Tapi kalau khuliqal insanu, manusia telah dicipta dha'ifa, dalam keadaan lemah. Ini boleh jadi maf'ul kedua dia lah. Ini jadi maf'ul dha'ifa, dicipta lemah. Dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Keadaan lemah. Al-Hal. Okey, kalau kita tengok beza ayatnya kan dengan ayat sebelum. Yang mula tu mulanya isim Allah. Yang ni yuridu fi'il, yuridullah. Cuma beza dia yang pertama tu wallah isim, Allah ni sebenarnya mubtada. Yuridu an yatuba tu jadi khabar.
Sebenarnya wallah dia sambung cerita ayat sebelum tu. Ada Allah yuridu juga. Yuridullah juga sebelum tu. Ayat sebelum muka surat sebelum lah. Nah, Dia sambung. Jadi sebelumnya lah tu. kalau sekali sebut wa yuridu pun orang dah faham lah. Cuma dia nak tambah Allah tu. Fokus dia lah kot. Dan Allah mubtada. Tapi yang ayat kedua yuridullah tu Allah fa'il. Dia fa'il mesti selepas fa'il. Dia tak boleh sebelum. Ya. Okey. Kalau jumlah pertama seperti yang terangkan, Allah jadi mula dengan jumlah ismiyah lah, jumlah ismiyah kan. Tapi dia punya khabar dalam bentuk jumlah lah kan. Ya. Khabar bentuk jumlah. Yuridu an yatuba alaikum. Bila khabar dalam bentuk jumlah, kita pada jumlah tu secara asing lah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey? Betul. Itu terangan dia. Okey, alhamdulillah. Terus siapa lagi ada yang masuk tadi? Puan Jaina. Puan Jaina boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya terlupa sebenarnya. So kita kat mana sebenarnya ni? Surah An-Nisa. An-Nisa lagi 25. Ayat 27. Ustaz terus dululah dengan orang lain sebab saya. Okey. Haji Asri, siapa Haji Asri silakan. Haji Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين wahai orang yang amanu mereka telah beriman. Ini nida, ayat nida ni seruan kepada orang beriman. Dia punya isi seruan dia la ta'kulu amwalakum. Jangan kamu makan harta-harta kamu bainakum di antara kamu bil batil dengan kebatilan. Ini arahan dia lah. Supaya ayat lagi dia akan ada arahan. Arahan dia jangan kamu makan harta-harta kamu di antara kamu secara batil dengan kebatilan. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Illa kecuali an takuna tijaratan. Dia kata agar berlaku agar jadi takuna agar jadi apa nak kata tijaratan perniagaan agar berlakunya perniagaan antaradin daripada taradin ni keredaan sama-sama redha sama sukarela sama-sama redha minkum dia saling saling redha minkum dari di antara kamu minkum wala taqtulu anfusakum dan janganlah kamu berbunuhan anfusakum di antara diri kamu anfusa jamak anfusa diri kamu janganlah kamu berbunuhan di antara kamu innallaha kana bikum rahima inna sesungguhnya Allah kana adalah dia bikum terhadap kamu rahima yang maha penyayang. Jadi wahai orang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan kebatilan kecuali agar berlakunya perniagaan. Takuna ni dia macam kana, dia fi'il mudhari'. Takuna dalam tu ada isim kana, isim takunu tu hiya she ni refer kepada amwal ni jamak taksir sebelum tu. Oh ni amwal pada muannas. Jadi tijaratan ni khabar kana, khabar takunu tijaratan masuk. Jangan kamu makan harta di antara kamu secara batil kecuali ada perniagaan di antara kamu lah yang kamu saling redha. Minkum, okey. Lebih kurang. Wala. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan di antara kamu. Sesungguhnya Allah adalah dia terhadap kamu yang maha penyayang. Jadi kerana ini saya tak terima telah lah. Dia macam bukan past tense lah, dia macam sifat Allah kan, dia berterusan. Adalah yalah. Yang pasti pun
Alhamdulillah. Ada soalan nak tanya pada ayat ini? Yang kat ujung tu, innallaha kana bikum rahima. Sekarang ni yang kana bikum rahiman itu adalah khabar kepada khabar inna. inna. Betul. Cuma nak tanya satu, nak kepastian. Yang bikum rahima itu adalah khabar kepada kana. Betul. Nak tanya lagi, bikum tu rahima pasal huruf ada jar tu, adakah yang bikum tu kita boleh panggil kepada khabar muqaddam kana? Khabar muqaddam kana. Masa tidak. Dan kalau kita ambil ada pasal ada jar kan. Mana kalau kita baca kan biasa panggil muta'alliqan yang berkaitan lah. Dia biasa kalau ada khabar yang jelas, rahimah itu khabar yang jelas. Huruf jar ni dia cuma pelengkap. Pelengkap je. Dia pelengkap ayat. Dia panggil muta'alliqan yang berkaitan dengan pelengkap. Jadi kalau dia sendiri tu nak tanya, dia sendiri bikum tu pasal selalunya ada huruf jar dengan domir kan? Ya, dia nak adakan nak cakap kalau kita spesifik kepada bikum tu sendiri. Boleh ke dipanggil? Pasal ada nanti banyak yang kat bawah, nanti kat ujung nanti pun ada macam ala kulli syai'in syahida yang ujung kan nanti kan. Dia cuma nak tanya yang bikum tu adakah dia macam khabar muqaddam kana. Tapi bila dia dah habiskan memanglah dia dah di khabar kana lah. Bikum rahimah tu dah complete lah. Cuma kalau nak cakap khabar muqaddam bukanlah kita ambil gini. Ada 3 bahagian lah. Pertama, inna, jadi kana bikum rahimah jadi khabar kana. Dalam kana kan? Kana sendiri ya. Kana sendiri. Okey, jadi bikum rahimah khabar kana. Jadi kalau punya pada kana rahimah bikum. Maksudnya rahimah menjadi tapi rahimah pun khabar kana sebab dia mansub. Betul. Jadi adakah dua jadi rahimah ni kalau kita ambil jumlah sendiri, jumlah ismiyah antara bikum rahimah, sepatutnya rahimun bikum lah kan? Rahimah bikum. Itu maksudnya, tanya soal ni. Macam itu kan? Itu yang maksud saya lah. Tapi kalau bikum rahimah dia tak mungkin boleh rahimah bikum. Jumlah yang lengkap juga. Kasih sayang, penyayang dengan kamu kan? Maksudnya, cuma dalam hal ni kalau gitu, tapi sebab rahiman mansub, dia tak boleh jadi okeylah kalau begitu mungkin boleh, tapi tak diwakili sebab rahiman mansub. Kalau rahiman ni kalau bentuk maf'ul boleh cakap gitu. Sebab ada kana, kalau tak ada kana, katakan tak ada kana. Kana ni bukan tak ada kana. Dia jumlah ni jadi huwa bikum rahimah kan? Kan? Jadi boleh jadi bikum ni jadi khabar yang muqaddam lah. Kalau tak ada kana. Tapi ada kana, rahimah dah jadi mansub. Terpaksa kita cakap dia khabar kana. Okey. Pada saya lah gitu. Biasanya sebut kana, isim kana huwa, tak nampak. Dan rahimah itu khabar kana. Bikum tu cuma muta'alliqan bi rahimah. Dia bergantung pada rahimah tu. Dia cuma pelengkap. Dia fungsi kita tak kuat sangat huruf jar ni. Ya. Dia dengan sendirinya pun tak ada makna apa-apa. Dia kena bergantung pada orang lain. Betul. Haraf jar tak boleh dengan sendiri. Dia tak boleh makna apa. Dia kena berganding dengan isim. Okey. Ada soalan lain? Sebab kalau kita spesifik B tu jar, kum tu isim majrur lah. Tapi kalau nak digabungkan dua perkataan bikum tu yang maksud saya lah. Oh ya. Tak apa, nanti kemudian. Kalau ada dapat bantu saya kemudian, tak apa. Okey, tak apa. Tapi kalau kita tengok i'rab dia,
selalu bikumnya akan diminta sebagai mu'talikon yang berkaitan dengan rahimah. Itu. Okey, di atas boleh faham semua? I think simple ayat dia. Amwalakum. Ni jamak taksir. Jamak taksir bermaksud dirujuk sebagai she ataupun ia. Sebab tu fi'il mudhari' sini takuna. Saya takunulah sebab anda takuna. Jadi takunu amwalakum. Dan illa kecuali dan sebab tu ada an. Sebab illa harusnya patut masuk kepada isim. Tapi kerana takuna ni fi'il sebab tu ada an. Sama macam tadi. Antamilu itu sebab boleh patut jadi isim. Okey, right. Ada lain yang ditanya? Taradin juga ni kalau ada alif selepas ra ni dia bukan isim fa'il, dia ada balaghah. Maksudnya ni dia masuk saling meredai. Taradin. Saling meredai. Minkum wala taqtulu anfusakum. Okey. Sama juga lain yang lain. Simple dari segi anfusakum menjadi mudhaf lain menjadi maf'ul pada taqtulu. Ya, alhamdulillah. Terus Puan Rafiah boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaf'al kan? Wa man yaf'al dzalika udwana, dan sesiapa melakukan yaf'al dia dia melakukan demikian dzalika udwana ni permusuhan saya. Betul. Permusuhan ni maknanya sesiapa yang melakukan demikian permusuhan apa tu wazulman fasaufa nuslihi nara. Wazulman zalim dan kezaliman. Udwanan wazulman ni macam masuk sifat Tidak, dia ada wa tu. Ada wa. Itu jadi maf'ul kepada yaf'al. Maf'ul kepada wazulman. Fasaufa maka Fasaufa maka akan. Maka pasti akan. No. Inara ni neraka. Nusli kami memasuki. Masukinya neraka. Kami masukkannya ke dalam neraka lah. Nuslihi nara. Masukkan dalam neraka untuk dibakar. Campaknya maknanya. Jadi sesiapa yang lakukan sedemikian tak pandai lah Ustaz. Sebab dia ada dua pula apa tu? Okey gini. Waman dan barang siapa dia melakukan yang demikian dalam udwanan, dalam pemusahan dan kezaliman, maka kami akan kami memasukkan api neraka. Kan? Jadi man ni syarat, sebab tu yaf'al ni majzum. Ini jawab pada dia lepas fa'al lah, jawab dia. Jawabnya dalam bentuk nusli. Sebab nusli pun dalam keadaan majzum juga. Jasa nusliyu. Kan? Tapi dia sukun. Jadi dia hanya jadi kasar pada dalam nuslihi. Pak Safan, jadi ini jawapan dia lah pasti. Kami akan campakkan dia dalam neraka. Kenapa nuslihi? Kenapa dia ada nujar ke sebelum nuslihi? Dia nusliyuhu, nusli apa dia gini, dia harap sakit lah. Ya tu ya maksurah. Kan? Tapi kalau dia mahfud pun dia tetap nusli juga tu. Nusli ya. Tapi dia harus dia majzum sebab dia jawab pada man. Biasa kalau tak tu mungkin Haji Hasib boleh bantu saya sini. Biasanya kalau dia
dia majlum, ya ni drop kan? Dia biasanya, tapi dah ni tak, dia tak majlum, dia marfu'. Saya pun agak confused juga. Sebenarnya Dia marfu' kalau dia kata marfu'. Dia nusli ni, dia asla yusli. Dalam green tag ni, asla yusli, dia ada huruf maqus, dia ada huruf al-maqsurah di ujung. Ya. Dalam perkataan ni, dia memerlukan dua maf'ulun bih. Sebab tu dia ada hi dan nara. Maf'ulun bih yang pertama, dia, kami akan mencampakkan dia, nara, maf'ulun bih yang kedua, ke dalam neraka. Tapi kalau ikut i'rab, dia kata, fa ni, lepas fa ni jawab syarat, jawab man tu. Dia kata, rangkap ayat sawfa nuslihi nara ni, satu jumlah ni, dalam keadaan majzum. Okey, betul. The whole jumlah, bukan yang nusli. Nusli itu marfu'. Bukan nusli ya, okey. Dia satu rangkap ayat tu, dia majzum. Lepas fa tu, jumlah ni dalam keadaan majzum lah. Lepas fa tu. Fa tu jawab syarat dia fa tu. Jumlah mahal jazam. Ya. Jumlah tempat jazam. Jumlah tempat jazam. JJS. Okey. Dia kat jazam ni kalau dia kadang satu jumlah tu buat kedudukan dia sebagai tempat jazam, tempat dia menjawab pada syarat. Tapi kalau ikut ihab nusli ni marfu'. Marfu'. Okey, kalau marfu' sebab tu ya tu masih ada. Sebab dia li tu sebab dia ya tu ya dia tak boleh nusli you lah. Kan? Sebab dia marfu' dia dengan li juga gitu, li asalnya. Kalau tak ada fa, tak ada saufa, mungkin dia akan jadi majzum. Jadi majzum. Kalau tak ada fa, tak ada saufa, sebab dia mudhari' dengan mudhari', yaf'al mudhari'. Jawab syarat dia nuslihi. Kalau tak ada fa, saufa tu. Tapi fa, dia jadi lain sikit pattern dia. Okey. Ini nahu punya perbahasan lah. Ustaz nak tanya mansub tu apa? Siapa tanya ni? Saya Kintan. Mansub tu apa? Kita akan belajar nahu nanti. Mansub ni bila perkataan jadi objek. Jadi objek pada haraf nasab ataupun kalau isim jadi objek kepada perbuatan. Dan dia akan diwakili kalau dia singular dengan baris atas. Dan kalau plural dia dengan ya nun untuk isim. Dan kalau untuk fi'il mudhari' dia dalam keadaan nun diganti dengan alif plural dia. Kalau dia punya singular pun dia jadi apa? Jadi fathah lah. Bajik belakang dia. Maksudnya macam ni. Ini rahimah ni mansub. Dia baris fathah. Tadi amwalakum anfusakum itu memansub. Amwalakum. Dia ada beberapa keadaan lah di mana dia mansub. Macam yang ni amwala kan. Amwala dia mansub. La ni huruf terakhir pada amwal berbaris atas. Sebab jadi objek dia ta'kulu. Ta'kulu fi'il. Kamu memakan. Kan? Memakan harta mereka. Memakan harta dimakan oleh kamu ni. Jadi amwala ni menjadi mansub. Jadi objek pada makan. Perbuatan makan. Mereka dia mansub. Dengan fathah ni. Itu. Maklum biar. Maklum lah objek. Bagi maklum tu yang diperbuat, yang diperlakukan. Itu kita akan belajar nanti semua tu. Ini pegang sebab I just invite you kalau you nak dengar nanti insya-Allah. You boleh bahas semua macam gitu nanti. InsyaAllah. Kalau macam batili, dia panggil majrur. Dia baris bawah pada lam. Ba ni haraf jar, haraf sendi kan. Dia membaris bawahkan isim selepasnya. Itu saya faham. Boleh? Okey lah. Okey. Wakana zalika. Wakana. Mana sat? Mana dia? Oh ni. Okey. Wakana zalika. Wakana zalika alallahi yasira. Wakana dan adalah demikian itu bagi Allah mudah. Keadaan mudah. Ya, mudah. Okey. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dia jumlah kana kan? Jadi dzalika 'ala Allah yasira tu sabakan.
dalika isim tunjuk Allah mutalikon yasira mudah. Jadi itu khabar kana daripada dalika sampai yasira. Dan adapun Allah dan adapun dia. Kana kembali kepada apa ni? Kepada Allah lah huwa lah, dan adapun dia. Zalika tu isim kana. Dalika isim kana. Makana dalika afdal. Okey. Dan kana dalika, dan adapun itu atas Allah sangat mudah. Yasir, sangat mudah, amat mudah. Yasira tu khabar kana yasira. Maka anda Allah menjadi mutalikot. Jadi wa kana dalika yasir anda Allah, kau nak terjemah dia lah. Dan adapun itu amat mudah atas Allah, bagi Allah. Okey? Right. Ada soalan lain? Nak tanya tu. Ya. Naron tu adakah boleh kita panggil sebagai makhluk pi? Maknanya Ada Nusli. Ya betul. Maf'ulun bih. Tak, dia maf'ulun bih yang kedua. Pi kena raka tempat tak ada. Tak. Bukan. Maf'ulun bih. Dia katanya perlu dua Kalau maf'ulun. fi itu keadaan masa perbuatan dilakukan. Maf'ulun fi. Bukan merujuk tempat tidak Bukan. Maf'ulun fi itu wujud tempat pada perbuatan itu dilakukan di mana? Ya, zaman perbuatan dengan itu ia mencampak di dalam neraka. Bukan perbuatan itu dilakukan dalam neraka. Faham tak? Kalau maf'ulun fi, kalau nuslihi fi maksudnya perbuatan tu dilakukan dalam tempat tu. Ataupun dalam masa tu. Itu maf'ulun fi. Tapi hal ni naran menjadi objek. Dia dicampak ke dalam api neraka. Bukan dalam api neraka dia kerja mencampak itu dalam api neraka. Beza. yang tadi makhluk kita Maf'ulun bihi juga. Maf'ulun bihi. Okey. Kalau tengok ni, tengok ni, saya pun baru faham juga tengok jadual yang saya hantar dengan isim mansub. Wa man yaf'al zalika. Zalika ni maf'ulun bih. Tafi'an kan? Maf'ulun bih. Wanan isim mansub juga. Tak nampak. Atas ni, wa man yaf'al zalika. Atas ni. Zalika ni maf'ulun bih. Dia dalam mahalli nasab lah, tak nampak lah isim isyarah kan. Udwanan isim mansub juga. Kalau kita Arab dia udwanan ni adalah dia panggil maf'ul li ajlihi. Dalam terjemahan dia tambah kerana. Jadi barang siapa yang melakukan yang demikian kerana permusuhan dan kerana kezaliman. Kalau itu kalau ikut nak masuk harfiah word by word lah. Yang ni contoh maf'ul li ajlihi. Saya pun baru faham yang ni. Tengok jadual tu contohnya ni. Kalau kita nak terjemah aja, dia susah sikit kalau kita kata terjemah. Dan siapa yang melakukan itu musuh dan zalim kan? Jadi kena tambah perkataan untuk link ayat tu. Kerana ataupun disebabkan. Kan? Li ajlihi, maf'ul li ajlihi. Maf'ul tujuan. Maf'ul disebabkan ajli. Dia menerangkan tujuan. Tujuan dia. Kerana. Lain sekali yang makhluk mutlak tu mana tadi ada di ajli yang macam tu? Yang udwanan dan wazulman. Wanan. Dua-dua tu. Dua-dua tu pada maktuf. Zulman tu maktuf pada udwanan. Wazulman kan? Zulman tu maktuf pada udwanan. Dia maktuf pada wa tu lah. Yalah, kalau ni apa zulman ni maktuf pada udwanan lah. Diikut lah. Maktuf masih ikut. Tapi udwanan ni kalau nak terjemah, dan siapa yang melakukan demikian, macam nak terjemah? Udwanan zulman. Kita akan cakap dalam keadaan pemusuhan dan kezaliman kan. Kalau kita cakap kita terjemah dan siapa yang melakukan demikian itu pemusuhan dan kezaliman. Adakah dia melakukan pemusuhan dan kezaliman? Kan ke? Kan? So, jadi tadi yang udwanan dan wazalman itu kedua-duanya adalah makhlum di ajli, masuk
Haji. Kan untuk dia ajli ni macam berlaku ke atas dasar pemusuhan dan kezaliman. Itu maksudnya. Itu kalau nak terjemah, kalau nak kaitkan ayat ni dengan undang ni, mesti ada satu perkataan yang dalam bahasa Melayu kita akan sebut dah kan. Sebab Kerana. Itulah li ajlihi tu. Okey. Dan kita tak akan tahu apa sifat ataupun hubungan dia, kita tahu makna apa tu udwanan dan zulman. Baru tu dikaitkan. Kan? Kalau kita terjemah direct aja tak tepat makna dia kan. Kalau ada kata sebab ataupun tu baru nampak kerana ya. Ya betul. Okey, terima kasih banyak. Okey, Puan Jana silakan sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.